Tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, Islam datang dengan formula. Islam satu agama yang lengkap, dan ia datang sebagai satu formula penyembuhan bagi masyarakat dan juga bagi manusia. Ia suatu bentuk penyembuhan ataupun syifa. Syifa boleh juga kita artikan sebagai penawar bagi manusia. Dengan penawar itulah kita merawat jiwa dan hati kita, dan menggunakan penawar yang sama kita melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak kira sama ada masyarakat itu dari kalangan orang Islam ataupun non-Muslim, sebab Islam datang dengan formula untuk semua. Formula itu terkandung dalam Al-Quranul Karim. Tadi di waktu tazkirah saya menekankan tentang Al-Quran. Ketika menyampaikan khutbah, lagi sekali saya menekankan tentang Al-Quran. Malah di mana-mana pun Al-Quranlah yang Dr. Daniel akan tekankan. Saya tak bercakap tentang ulama dahulu, mereka boleh datang kemudian. Jauh sekali pandangan ustaz dan ustazah, lagi saya kemudiankan. Saya hendak dahulukan perkara yang paling wajar untuk kita dahulukan, iaitu kalam Allah. Apa yang Allah kata, bukan apa orang kata. Memandangkan kita di Malaysia terlampau asyik dengan perkataan ustaz tu kata, ustazah tu kata, ulama tu kata. Saya nak menukar semua itu. Buang ustaz, buang ustazah, buang ulama dulu. Ambil Allah dahulu. Allah dikedepankan, itulah Islam. Kita kacau bilau sebab kita dahulukan manusia. Pendapat manusia berbagai, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun ulama, pendapat mereka berbagai. Tengok saja isu menyentuh anjing. Kalau kita hanya faham mazhab Syafi'i, pandangan kita tentang agama belum lengkap. Pendapat Imam Syafi'i tidak salah, tapi tidak lengkap. Sebab itu kita kacau bilau. Sebab itu akhirnya sesama kita berkelahi. Sebab cara kita melihat isu tidak menyeluruh. Kalau kita mendahulukan Allah berdasarkan Al-Quran, disusuli dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis-hadis yang sahih, jika ini kita dahulukan, banyak masalah dapat kita redakan. Sebab paling kurang kita telah melihat secara menyeluruh. Bukan seperti orang buta memegang gajah, seorang mengatakan gajah seperti tiang elektrik sebab ia menyentuh kaki gajah. Seorang mengatakan gajah itu seperti kipas sebab ia menyentuh telinganya. Padahal semuanya salah. Gajah seorang yang tahu dia gajah sebenarnya apa dia. Gajah tertawa mendengar semua itu. Gajah pun tergelak. Jangan sebut manusia yang jelek. Sebab itulah saya sebutkan tadi, Islam datang dengan formula. Formula ini yang seringkali kita terbabas memahaminya. Kita utamakan formula orang, formula manusia. Sebab itu seringkali kita bermasalah. Oleh saya mengatakan kita kembali kepada formula Allah, sudah pastinya kita bersepakat tentang satu perkara. Formula Allah itu ialah Al-Quran. Saya nak mengulangi apa yang saya bacakan siang tadi dari surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa." Al-ayat sampai ke hujung ayat. Sesungguhnya Al-Quran ini mampu membimbingmu, mampu membawamu
kepada sesuatu yang aqwam. Kita boleh katakan ini ayat jaminan daripada Allah. Ini ayat garanti daripada Allah. Garanti tentang apa? Al-Quran mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwam. Al-Quran mampu membawa kita kepada sesuatu yang aqwam. Garantinya di situ. Jaminannya di situ. Menceritakan power Quran, kehebatan Quran. Dia mampu membimbing kita kepada sesuatu yang aqwam. Apa maksud aqwam? Bila kita bercakap tentang Quran, ada adab yang juga perlu kita perkatakan. Al-Quran di hadapan, tapi ia datang dengan adab. Antara adabnya berdasarkan sabda Nabi. Kita faham adab ini sebab Nabi SAW bercakap tentang adab ini. Nabi kita dahulukan selepas Quran. Adab kita ambil daripada baginda. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa mentafsir Quran dengan semata-mata menggunakan otaknya, sila ambil tempatnya dalam neraka. Jadi jangan sesiapa pun memandai-mandai memberi pandangan tentang wahyu. Jangan sesiapa pun memandai-mandai mentafsir Quran dengan sekadar menggunakan otaknya. Sebab orang yang seperti itu tempatnya garanti neraka. Berdasarkan nas ini dan seumpamanya, ulama sepakat mengatakan, ulama sepakat berdasarkan nas, bukan pendapat mereka secara peribadi. Konklusi berdasarkan nas hadis. Jadi mereka sepakat mengatakan mentafsir Al-Quran semata-mata menggunakan otak sendiri hukumnya haram. Sepakat. Jadi saya bertanya tadi, Allah mengatakan Quran mampu membawa kita kepada sesuatu yang aqwam. Apa itu aqwam? Jadi kita tidak boleh memberi pandangan peribadi, termasuk Dr. Daniel sendiri. Tidak boleh bercakap menggunakan otak sendiri bila kita berbicara tentang Al-Quran. Cara yang paling selamat dan paling mudah, paling mudah dan paling selamat. Malam ini kita tak mampu, tak ada masa malah nak bicarakan tentang perincian mentafsir Quran. Tak ada masa. Tapi kita ada masa untuk bercakap tentang cara yang paling mudah tapi benar. Paling simple tapi benar. Tak berdosa, tak salah. Untuk memahami Al-Quran. Cara yang paling mudah tetapi betul itu ialah sesuatu ayat yang hendak kita fahami, yang hendak kita tafsirkan, hendaklah kita mentafsirnya selepas merujuk kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kitab tafsir yang muktabar, yang disahkan pentafsirannya menggunakan cara yang betul. Itu muktabar. Gunakanlah kitab mana-mana pun yang sah, jalan mudah tapi selamat, itulah caranya. Maka untuk mengetahui apa itu aqwam, saya merujuk untuk perbincangan malam ini kepada tafsir Imam Qurtubi. Nama kitab tafsir Qurtubi ialah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi mengatakan aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Jadi Al-Quran aqwam. Bermula malam ini bila tuan-tuan perempuan bercakap tentang Quran, ingat Al-Quran aqwam. Ingat itu. Ingat Al-Quran, ingatlah aqwam. Ingat Al-Quran, ingatlah aqwam. Al-Quran aqwam. Imam Qurtubi mengatakan aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Jika Al-Quran yang paling benar,
Mengapa mencari kebenaran yang lain dengan menggunakan sumber lain daripada Quran? Jika Al-Quran yang paling adil, mengapa cari undang-undang lain dan merasakan undang-undang lain lebih adil berbanding Al-Quran? Kalau Al-Quran paling tepat, mengapa cari formula lain dan merasakan formula lain lebih tepat? Sebab itu hari ini umat Islam bercelaru, sebab kita tak menghormati Al-Quran yang aqwa. Bila ada problem remaja, kita berbincang dan kemudian kita mengatakan, oh, perbanyakkan lagi gelanggang futsal. Gelanggang futsal tak akan membantu remaja. Gelanggang futsal tak akan selesaikan masalah remaja. Dia membolehkan mereka berfutsal. Nak selesai masalah remaja bukan futsal. Remaja minat futsal, ada gelanggang, okey. But to solve their problems using these futsal course, that is not targeting the issue the right way. Sama juga, kita gahkan hiburan, selesaikan masalah. Dengan pak-pak lawak terkinja-kinja, dengan artis-artis terkinja-kinja. Anak-anak lebih hormati artis daripada ilmuwan. Anak-anak lebih mengenali artis daripada ulama. Malah hari ini ulama dipandang lekeh, artis dipuja. Jika ada isu agama, tanyalah artis tepi jalan, what's your opinion tentang fatwa kebangsaan ini? Tanya artis tentang fatwa kebangsaan. Welcome to Malaysia. Fatwa kebangsaan keluar, you tanya artis pandangannya. Itu kerja media di Malaysia. Artis faham ke metodologi fatwa? Dia faham ke isi Quran nak bagi komen? Kita lihat, bila artis diletakkan di atas, hancur masyarakat. Jadi bila anak-anak kita suka menyanyi, menggantikan zikir, remaja dahulu berzikir subhanallah subhanallah, sekarang teratai layu di Pantai Madu, sekarang popularkan lagu Beyonce, Whitney Houston. Semua ini tanpa kita sedari telah merosakkan masyarakat, sehingga kita hari ini bercakap tentang statistik kerosakan satu demi satu. Kemudian kita bertanya, nak selesai di mana? Tak nampak lagi ke formula penyelesaian? Sering saya bertanya pada pemimpin, pada masyarakat, masih buta ke? Masih buta ke pada formula penyelesaian? Masih buta ke? Jika buta, tengok ayat ni semula. Quran mampu membawamu pada sesuatu yang paling benar, paling adil, paling tepat. Paling kurang tengok ayat ni. Paling kurang. Ayat Quran banyak, semua hebat. Paling kurang analisis ayat ni. Tengok tafsir ulama, Masya Allah. Sebab itu saya mengatakan Islam ada formulanya. Awal tadi, formulanya depan mata. Pula tu kita sepakat, dalam Islam sumber rujukan nombor satu ialah Quran. Kita sepakat. Bukan tak sepakat, dah sepakat. Tapi di sudut pelaksanaan kita terbaras. Maka saya mencadangkan, kalau hendak anak selamat, nak keluarga selamat, nak masyarakat selamat, dekati Quran. Namun mendekati Quran bukan sekadar menjaga huruf, bukan sekadar khatam Quran, walaupun semua itu bagus. Bukan sekadar mengaji, jaga tajwid, walaupun itu bagus. Bagus bukan bermaksud cukup.
Bagus. Dia tak bermaksud cukup, dia bagus. Ia baik. Baik bukan mesti terbaik. Baik, terbaik berbeza. Good. Good is not the best. Sebab itu cara yang lebih baik ialah kita kena mendekati Quran dengan membaca dengan betul dan memahami dengan betul. Saya rasa itu formula yang Malaysia perlukan, terutama dari kalangan umat Islam. Kita tunggu sekejap Muhsin Hasan insya-Allah. Jadi untuk memahami Al-Quran, di samping membaca, saya mencadangkan beberapa perkara. Antaranya di masjid kena ada kelas tafsir, kena ada. Kelas tajwid biasa ada, kelas taranum biasa ada. Tapi saya melihat banyak masjid tidak ada kelas kefahaman Quran, tiada. Jadi kena ada kelas tafsir Quran, cari ustaz yang mampu memahami metodologi tafsir supaya tafsir itu boleh dikaitkan dengan zaman hari ini. Supaya ayat itu boleh kita aplikasi dengan kita. Bukan sekadar faham ayat, aplikasi tak tahu. Kita relevankan dengan era kita. Itu penting bagi saya. Yang kedua, saya nak mencadangkan setiap rumah orang Islam. Kita semua orang Islam. Setiap rumah orang Islam kena ada mini library. Kena ada mini kutubkhana. Rumah tak besar tak apa. Jiwa kena besar, minda kena besar. Rumah tak besar, saya tak bimbang. Tapi yang saya bimbang, jiwa tak besar, otak tak besar. Itu saya bimbang. Jadi rumah orang Islam kena ada mini kutubkhana di bilik tertamu. Tolong jangan jadikan almari di bilik tetamu hari ini dipenuhi pinggan mangkuk. Itu betul-betul otak Melayu. Otak pinggan mangkuk, ataupun kata orang utara, otak mangkuk. Orang utara dia jetik kuat sikit. Otak mangkuk. Almari dipenuhi pinggan mangkuk. Betul-betul otak Melayu. Itu yang dia pentingkan. Saya tak suka minda itu. Saya tak suka minda itu. Rumah saya ada almari besar, pinggan mangkuk letak di dapur. Pinggan mangkuk jangan duk mengada nak duduk di tempat itu. Your place is there in the kitchen. Almari yang asalnya dipenuhi pinggan mangkuk, dibuang pinggan mangkuknya, diletak di dapur. Alhamdulillah. Bukan buang dan pecahkan, jangan. Masih boleh digunakan. Letak di dapur dan isikan almari yang kosong itu dengan kitab dan buku. Jadikan rumah kita ini rumah Iqra. Bersempena dengan ayat Quran yang pertama pun Iqra. Allah mahu dengan perintah Iqra itu umat ini, umat membaca, umat ilmu, umat faham. Kita buang Iqra, ganti mangkuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi mangkuk bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakat duk bela mangkuk. Tak boleh berubah di situ, payah nak berubah dengan yang lain. Basic. Iqra basic. Salah satu kitab yang tak saya cadangkan ada di rumah kita ialah kitab tafsir Quran. Al-Quran yang biasa ada dah, tapi nak faham isinya kena ada kitab tafsir. Himpun duit. Kawasan Damansara orang kaya-kaya tak boleh himpun dah, ada dah. Ada dah simpan kat bank, bank Islam, bank muamalat, Rajhi Bank. Cari kitab tafsir, Tafsir Al-Azhar karangan Hamka. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka dalam bahasa kita, bahasa mudah, bahasa kita. Dan yang bagusnya Hamka ketika menulis, dia merujuk pada kitab tafsir yang muktabar, metodologi yang betul.
Dan hamka akhirnya membawa ayat itu untuk diaplikasi pada hari ini. Itu cantik. Kadang-kadang kita faham ayat, tapi nak aplikasi macam mana? Dia bawa ayat untuk diaplikasi pada hari ini. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Saya cadangkan setiap rumah ada kitab tafsir itu. Dah ada kitab, jangan biar ia dalam almari sampai kiamat. Manfaatkannya. Abah buat usrah dengan anak seminggu 2 minggu sekali. Bagi tahu ke anak, abah ni pun bukan ulama besar. Abah bukan ulama besar. Abah suka makan nasi lemak, bukan ulama. Tapi sama-samalah kita belajar. Mari malam ini, malam cuti, hari Jumaat malam Sabtu, besok cuti belaka, kita mulakan dengan surah Fatihah. Tak perlu lama duduk dengan anak antara maghrib ke isya, setengah jam. Jangan lama, mereka pun bosan. Setengah jam. Okey, mari kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa agaknya Allah mula dengan B? Seolah-olah ayat itu tergantung dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Apa dia dengan nama Allah? Dengan tu kena melekat dengan sesuatu. Saya dengan dia. Mengapa Allah start dengan nama Allah? Allah dengan siapa? Bincang ulama kata apa? Oh, maksudnya saya buat apa-apa pun dengan nama Allah. Makan dengan nama Allah. Sebab itu Allah sebut dengan nama Allah. Apa-apa yang baik semua dengan nama Allah. Nampak? Itu tafsir. Tengok-tengok setengah jam dah. Okey, tasbih kifarat dan surah Wal-As. Abah kata cukuplah mak dia Nescafe satu. Dah habis dah usrah dengan anak. Satu ayat saja, tapi satu ayat yang difahami. Satu ayat yang difahami untuk dihayati. Masya Allah. Permulaan yang baik. Itu cadangan Dr. Daniel. Dr. Daniel pun kena berusrah dengan anak-anak. Kena. Saya tak berikan kelonggaran pada diri saya dalam kesibukan. Anak-anak tak dapat kelonggaran daripada ayahnya. Ayah akan duduk dengan anak berbincang agama, berbincang ayat Quran, supaya budak itu, anak itu akhirnya pergi luar negara, pergi ke mana pun mindset agamanya betul. Mindset agamanya betul. Tuan-tuan perempuan tak bimbang ke dengan anak-anak hari ini? Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, tak bimbang ke dengan anak-anak yang digelar Gen Y, Gen Z, yang baru lahir Gen A? Tuan-tuan perempuan tak bimbang ke? Budak-budak ini otaknya sudah berbeza. Tuan-tuan perempuan jangan sebutlah cerita orang tua-tua dulu, dia orang tak mendengar. Dia orang akan cakap dengan lantang. Itu zaman mak, zaman kami dah lain. Itu zaman abah, zaman kami dah lain. Jangan cuba rojok kami dengan zaman abah. Kami bukan di zaman abah. Tuan-tuan akan terguris perasaan. Itu jawapan anak-anak baca di Facebook. Depan kita dia tak kata, dia tulis rasa hatinya di Facebook. Ibu bapaku mau aku kembali ke zaman mereka. Weh, zaman akulah. Tuan-tuan perempuan tak bimbang dengan anak-anak ini? Saya bimbang. Sebab saya bimbanglah saya kena buat program dengan anak. Jangan bengis, jangan kasar dengan mereka. Bincang, lunakkan diri, dengar, beri pandangan jika perlu, tapi mendengar dulu, sehingga akhirnya mereka faham. Bukan faham kehendak kita. Kehendak Abah dah tak penting dah. Kehendak Allah dan Rasul, itu yang penentunya akhirnya. Supaya akhirnya dia pergi ke mana pun, insya-Allah dia selamat. Hari ini kita sedar berlaku di Negeri Sembilan bagaimana anak-anak muda transgender yang laki-laki suka sangat berwatak seperti perempuan, berpakaian seperti wanita,
Mahkamah Syariah menghukumkan mereka salah sebab mereka lelaki-lelaki tapi bersikap sepenuhnya macam wanita. Akhirnya dihukum oleh Mahkamah Syariah. Mereka bawa kes ke Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil memenangkan mereka, mengatakan ini hak asasi manusia. Mereka nak pakai apa, mereka pakailah hak mereka. Sudah ada precedence di Malaysia. Sudah ada kes contoh seperti ini di Malaysia. Saya tak tahu lepas ini macam mana. Mahkamah bila ada precedence, apa dia precedence? Satu hukuman contoh nak ikut lepas ni. Lepas ni nanti gay, homoseks, hak peribadi saya, Tuan Hakim, apa akan jadi dengan permulaan transgender ini? Tuan-tuan perempuan tak bimbang ke? Saya 8 orang anak, tuan-tuan perempuan punya bimbang dengan masa depan mereka. Tapi saya menyadari kebimbangan tidak selesaikan masalah. We have to do something. Sekadar bimbang duk cerita, bimbang lah, tak selesai masalah. Kena buat sesuatu. Kebimbangan yang melahirkan amal, kebimbangan yang melahirkan tindakan yang baik, itu yang kita mahu. Dan abah paling penting untuk mendidik anak-anak. Ibu penting sebagai pemberi sokongan, tapi penentu polisi dalam Islam abah, bukan mak. Sebab itu usrah abah bawa cukup berkesan. Ibu bawa, anak buat main. Dia buat gelak. Alah, ibu baca Quran betul-betul. Dengan abah dia lain. Sebab itu bila Quran cerita bab pendidikan anak-anak, surah rujukan kita surah apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Orang bertanya, Dr. Daniel, dalam Quran ada tak bab menceritakan pendidikan anak-anak? Ada? Apa surah rujukannya? Surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay. Ingat, kata Allah. Wa idh, ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, seraya menasihati anak. Itu tarbiyah, mendidik. Berkata untuk nasihat. Bukan berkata kosong, berkata untuk beri nasihat, itu mendidik. Dan siapa Luqman? Abah ke mak? Siapa Luqman yang mendidik anak? Abah ke mak? Abah. Abah bercakap secara langsung. Jangan tadi sebagian abah hari ni, mak dia bagi tahu ke anak dia, mak dia bagi tahu ke anak dia. Abah wakil nasihat, melalui ibu, tak jadi. Luqman nasihat terus secara langsung, wa huwa ya'izuhu, straight forward. Ya bunai, wahai anak tersayang, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah sayang. Inna syirka la zulmun azim. Ingat, syirik itu kezaliman, kezalimannya besar. Siapa beri nasihat itu? Abah. Sebab itu di rumah jika abah tak memperanan mendidik, biasa permulaan kecelaruan akan berlaku pada anak di rumah itu. Ini saya sebut cara ringkas. Ceramah kena berhenti 8.40. Sebab saya tekan tentang Quran, saya bagi formula Quran, mendidik anak sebagainya, semua itu dari Quran. Tapi yang pokoknya yang nak saya sampaikan akhirnya ialah tentang formula Quran untuk percaya. Bagaimanapun ingat formula ni, sampai hari kiamat dia boleh dipakai insya-Allah. Sebab formula Quran. Sebab formula Quran bukan formula Dr. Daniel. Nama saya hilang berdepan dengan Quran, nama saya tak wujud. Formula Quran. Bila saya melihat Quran dari awal sampai ke hujung, mencari formula kejayaan yang mudah, akhirnya dua perkara menonjol. Bila kita kaji Quran, dua benda menonjol. Alhamdulillah.
Formula Quran menuju kejayaan. Dua ini saja Dr. Daniel cukup dah. Cukup dah jika nak buat, cukup dah. Formula yang pertama ialah I, formula yang kedua singkatannya T. Digabungkan formulanya formula I-T. I singkatan bagi ilmu, T singkatan bagi takwa. Cukup dah. Cukup dah insya-Allah. Ilmu dulu. Tadi saya ulang-ulangi ungkapan ini. Apa dia? Ilmu pintu gerbang segala kejayaan. Ilmu pintu gerbang segala kecemerlangan. Dalam Islam, ilmu di depan sekali. Iman pun datang kemudian. Ilmu dulu. Nak beriman macam mana tanpa ilmu? Nak sahkan iman macam mana jika tak ada ilmu? Ilmu dulu. Di mana-mana pun bila saya tegas mengatakan demikian, guru-guru agama, ustaz-ustazah bertanya kepada Dr. Daniel, mengapa doktor mengatakan ilmu di depan sekali, yang lain tak boleh depan? Bagus soalan itu. Itu yang nak saya dengar. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalil Dr. Daniel Al-Quran. Dan saya pun ingin tuan-tuan perempuan, kalau ustaz mengajar, tolong fokus pada ayat ini. Saya akan sebut ayat sambil lalu. Surah Muhammad ayat 19. Tuan-tuan perempuan akan faham mengapa ayat ini dipilih. Surah Muhammad ayat 19. Chapter Muhammad verse 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Sampai ke hujung ayat. Ketahuilah tiada Tuhan melainkan Dia Allah sahaja, dan mintalah ampun kepada Allah. Rumusan maksud. Ketahuilah tiada ilah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah ampun kepada Allah. Sambil lalu saya buka kitab tafsir nak faham ayat ni. Seperti yang saya ulang-ulangi, jangan cuba tafsir Quran guna otak masing-masing. Hukumnya haram. Saya buka kitab tafsir. Lagi sekali kitab yang saya buka antaranya tafsir Imam Qurtubi. Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi menukilkan satu riwayat yang cantik. Dalam kitab tafsir dibahaskan pendapat ulama dan dinukilkan nukilan ini berkaitan seorang imam besar, imam agung sebelum ini yang namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ini ulama besar bahagian Quran, bahagian tafsir. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ulama yang bergelar Imam Sufyan ramai. Bukan Sufyan Al-Thawri, tidak. Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau ditanya, ya imam, mengapa imam-imam yang agung, imam-imam yang besar, ketika ditanya formula kejayaan, mereka jawab secara sepakat bahawa nak berjaya langkah pertama ilmu. Kalau dia betul-betul ulama, itu jawapannya. Yang suka makan nasi lemak, jawapan dia lain. Takat ustaz-ustaz biasa, mungkin jawapan dia lain. Ulama, betul-betul ulama, jawapannya satu. Nak berjaya, langkah pertama, dan itu paling penting. Langkah pertama, the first step forward is knowledge. Langkah pertama, ilmu. Mengapa ulama besar, ya imam, berkata demikian? Why? Maka Imam Qurtubi menukilkan jawapan Imam Sufyan bin Uyainah. Imam berkata, mu tak baca ke surah Muhammad ayat 19? You tak baca, you tak faham surah Muhammad ayat 19, you tak faham. You tengok bagaimana Allah mulakan ayat. Ulama kaji, kita baca begitu tak faham dah. Baca fa'lam an, oh surah dia sedap, surah dia sedap.
Tak tahu apa pun. Cuba you tengok bagaimana Allah mula ayat. Ulama dia analisis. Tengok bagaimana Allah mula ayat. Sebab tu saya ulang 2 kali. Permulaan ayat, fa'lam. Ketahuilah. Dalam bentuk perintah. Allah mahu kita tahu dulu. Tahu. Ketahuilah. Tahulah. Tahu ilmu. Tahu apa? Baru datang kalimat tauhid, menyusuli. Nombor 2, annahu la ilaha illallah. Tahu dulu, baru tauhid elok. Tapi tahu dulu, fa'lam dulu. Kalimat tauhid menyusuli. Yang ketiga, baru datang amal. Wastaghfir, minta ampun. Mengapa dalam banyak-banyak amal Allah fokus minta ampun? Lahir formula berikut ceramah tahun depan. Malam ni tak sempat. Mengapa dalam banyak-banyak amal Allah sebut wastaghfir, minta ampun? Tapi sambil lalu dari ayat seumpama ini, ulama terutamanya dalam bidang tasawuf mengatakan istighfar ini penting bagi orang yang bermusafir menuju Allah. Bermusafir menuju Allah artinya serius nak dekatkan diri kepada Allah. Bahasa tasawuf, bermusafir menuju Allah. Yang serius betul nak dekat diri pada Allah, dia buat satu kiasan. Nak faham ayat kena buat kiasan. Tidak tak faham. You nak jalan jauh bro, you nak musafir jauh bro, tak masuk akal bro. Jika you nak jalan jauh, you jalan sambil menanggung bebanan. Tak masuk akal. Nak musafir jauh, duk tanggung tong di atas kepala. Tong tu pula punya berat. Nak pergi jauh, you tanggung tong berat buat apa? Jadi orang nak musafir pada Allah, buang bebanan dulu. Bebanan itu apa dia, tuan-tuan dan perempuan? Dosa. Yang menghalang kita dekat diri pada Allah, mendapat ketenangan. Sama-samalah kita beringat-ingat dosa kita. Aku nak dekat diri pada Allah, tak jadi kalau bebanan kita tak buang. Apa bebanan itu? Dosa. Ringankan bebanan dulu, baru musafir you menuju Allah mudah. Bagaimana nak hilangkan bebanan dosa? Dengan taubat nasuhah. Sebab itu wastaghfir, dalam amal istighfar didahulukan oleh Allah. Itu ringkas saja tentang ayat yang indah sekarang. Permulaannya fa'lam. Tahulah. Allah mulakan dengan tahu. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, you tak tengok ke surah Muhammad ayat 19 bagaimana Allah mulakan ayat? Allah mulakan dengan perintah untuk tahu. Sebab itu ulama besar dia faham ayat-ayat seperti ini. Maka mereka melahirkan formula daripada Quran. Nak cemerlang jalannya, pintu gerbangnya, langkah pertamanya ialah ilmu. Dan saya permulakan dengan ilmu. Bukan semberonok letak I. Tak ada kerja letak I lah, sajalah. Tak. Lepas mengkaji Quran, itu rumusan. Dan sudah pastinya ilmu ni luas. Ilmu sains, teknologi. Maka ilmu yang paling penting, ilmu agama. Dengan ilmu agama kita kenal yang Maha Pencipta. Dengan ilmu agama kita kenal halal dan haram. Dengan ilmu agama kita kenal hak dan batil. Dengan ilmu agama kita kenal sah dan batal. Dengan ilmu agama kita kenal keutamaan. Betapa ramai orang nak beribadah tapi Allah tolak sebab silap keutamaan. Nak belajar ataupun silap keutamaan. Akhirnya buat baik tapi Allah tolak sebab silap keutamaan. Semua untuk difahami memerlukan pintu gerbang, iaitu ilmu fa'lam.
Bila ilmu akan memantap, dia menyuluh semua benda. Dr. Daniel baru balik dari Brunei, terasa lagi keletihan. Baru balik dari Brunei baru menyambut keputeraan ke bawah dunia Maha Mulia Sultan Brunei. Hari keputeraan Brunei ini satu contoh yang baik, sebab sambutan hari keputeraan Sultan disambut dengan santapan ilmu. Itu Sultan Brunei. Diadakan santapan ilmu untuk istana dan rakyat. Saya telah berulang kali ke Brunei 5 kali. Bermula dengan konsep negara zikir yang Brunei ledakkan. Better nak jadikan negara ini negara berkonsepkan negara zikir. Dr. Daniel tolong berikan pandangan 5 tahun lepas. Kemudian Sultan meledakkan konsep Melayu Bestari, perspektif agama. Dr. Daniel tolong berikan pandangan. Kemudian ada lagi lah tajuk lain. Kali ini diminta Dr. Daniel yang kedua berikan ceramah perdana. Pertama kali. Sebelum itu salah satu penyampaian. Kali ini dijemput untuk bagi ceramah perdana. Ceramah perdana bila dibuat, pihak istana kena hadir. Bila pihak istana hadir, pembesar-pembesar, isteri pembesar kena hadir. Raja, permaisuri, putera, puteri wajib hadir satu majlis ilmu. Kena hadir. Dengar sampai ujung. Itu Brunei. Hari keputeraan dia buat santapan ilmu. Masa mula-mula dia buat sebulan, kali ini seminggu. Rakyat datang, boleh makan, ada jamuan, tapi dengan ilmu dulu. Itu yang saya suka. Di Malaysia ada tak macam tu? Hari keputeraan, raja buat santapan ilmu. Raja duduk dengar ceramah sampai habis, tak balik. Bukan datang berucap, dia itu dia, balik dah. Tak. Dia tunggu, duduk. Alhamdulillah. Semoga Malaysia akan mencontoh ini, insya-Allah. Saya tanya ada tak di Malaysia? Semua diam, tak berani jawab. Tak berani jawab. Tak usah jawab. Baru balik. Dan saya katakan tadi, ilmu agama dulu. Bila agama kuat, dia menyuluh semua. Maka Brunei, temanya kali ini sains dan teknologi perspektif Islam. Dr. Daniel diminta menyampaikan ceramah perdana, dan saya mengatakan bahawa apa yang saya katakan tadi, sains teknologi satu keperluan, tapi agama lagi perlu. Bila agama di atas, sains teknologi akan digunakan demi kesejahteraan umat, kesejahteraan manusia, tanpa memudaratkan, tanpa khurafat, tanpa tahayul, tanpa penderitaan bagi manusia. Sebab agama penyelamat. Samalah dalam aspek yang lain. Sebab itu agama bagi anak-anak kita letakkan penting. Hantar tuition untuk matematik dah hantar dah. Hantar tuition untuk sains dah hantar dah. Untuk agama kita buat apa? Saja saya nak tanya, tuan-tuan perempuan ada jawapan tak? Untuk skor A, hantar tuition dah. Untuk agama, bukan sekadar nak skor. Nak skor satu hal pada agama, tapi nak jadi hamba Allah yang baik. Apa tuan-tuan perempuan dah buat untuk anak tuan-tuan dan perempuan, untuk dia jadi orang yang menjiwai agama? Apa yang dah dibuat? Nak tanya itu ya. Kemudian balik cari jawapan. Jika serius, dah buat benda serius. Jika sekadar ajak dia mengaji Quran, saya nak kata belum serius. Oh, saya dah bawa dia pergi kelas mengaji Quran, saya nak kata apa? Bagus. Tapi you all memang tak serius. You all ingat mengaji Quran selesai masalah.
Yang duk bagi selalu ni puak-puak mengaji Quran ni. Puak-puak mengaji tak tahu apa. Tanya yang buat kacau. Kecil-kecil mengaji tak? Mengaji. Tanya. Polis bila dia tahan, dia tanya, you all ni tak mengaji Quran? Mengaji. Bakat mengaji belaka. Tapi semua tu jepon-jepon belaka tu. Pengacau masyarakat dengan rempitnya. Bukan tak mengaji. Jadi jika tuan-tuan perempuan bagi tahu doktor dia ni, apa you all buat dengan anak untuk agama? Dah bawa bila kelas mengaji Quran. Saya kata bagus, tapi you all memang tak serius. You all really are not serious about religion. Saya sebut begitu cara umum. Saya menekankan faham. Hari ini saya menekankan faham. Mengaji teruskan, tajwid teruskan, tapi saya menekankan faham. Kemudian ibu bapa contoh yang baik dalam konteks amalan. Maka sampailah kita pada penutup. Jadi kena faham, kena ada ilmu. Anak kena faham, kena ada ilmu. Apa kita buat untuk anak faham? Kena serius. Tuan-tuan perempuan tak boleh menjawab. Tuan-tuan perempuan tahulah apa yang saya nak katakan. Saya nak katakan tuan-tuan perempuan memang tak serius menjadi anak dalam agama. Didik anak tapi tak faham agama. Didik apa? Didik tapi tak faham. Didik apa saya tanya? Tak faham dididik kan? Mengaji Quran, bagus, dapat pahala, setuju, tapi tak faham. Dia nak beramal dengan sebuah kefahaman, dia tak faham. Belum serius. Sekadar anak khatam Quran, saya nak kata bagus, tapi belum serius. Tak serius langsung. Air dah selesai. Alhamdulillah, Tuan Imam nak habis dah. Air dah selesai, tinggal T. Apa dia T, Dr. Daniel? T singkatan bagi takwa. Ilmu penting, tapi tak cukup. Ilmu langkah pertama, setuju. Quran kata demikian. Tapi tak cukup sekadar langkah pertama, kena ada langkah yang berikutnya. Apa langkah yang berikutnya? Takwa. Mengapa pilih takwa? Sebab kemuliaan dengan takwa. Ilmu nak melahirkan kemuliaan. Kemuliaannya bagaimana? Kemuliaan yang Allah terima. Bila Allah terima kita sebagai orang mulia, selamat tak kita? Allah terima. You mulia di sisiku, selamat. Tapi kemuliaan kena ada ilmu dulu. Itu gabungannya. Mengapa saya berkata T penting selepas ilmu? Ilmu dah ada dalil tadi, disusuli dengan T, iaitu takwa. Sebab ilmu perlu diamal. Amal untuk menjadikan kita mulia. Mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi orang. Tidak, itu salah. Agar kita mulia di sisinya. Dan orang yang mulia di sisinya siapa? Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi dia azza wa jalla, orang yang paling bertakwa. Siapa nak kejar kemuliaan di sisi Allah, kejarlah takwa. Sebab itu T melambangkan takwa. Bila ilmu kita hiaskan untuk diamalkan, amalan kita menjadikan kita mulia di sisi Allah, kita selamat dunia akhirat. Dan tuan-tuan dan perempuan, bila Allah sebut ahli syurga, agaknya siapa ahli syurga? Kemuncaknya kita mau syurga kan? Kemuncaknya agaknya dalam bahasa Quran, siapa ahli syurga? Bila Allah sebut tentang syurga, biasa ahli syurga itu Allah sebut di hujung ayat.
Antaranya belara cerita bab syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di hujungnya Allah akhiri ayat syurga dengan u'iddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga ini untuk mereka yang bertakwa. Apalagi kita mau? Orang bertakwa mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, itulah yang kita cari. Biarlah ilmu yang kita kejar ini ilmu untuk melahirkan takwa, selamat dunia, selamat akhirat. Itulah yang kita mau dalam hidup dan dalam beragama. Itulah formula IT, singkatan bagi ilmu dan juga takwa. Sebagai penutup tirai, tak boleh saya berundur tanpa tutup tirai ini. Saya perlu sebutkan secara ringkas apa dia takwa. Secara ringkas, what is takwa? Apa itu takwa? Ulama tabi'in, ulama di kalangan sahabat sudah memberikan pandangan yang berbagai. Semua Masya Allah, semua hebat. Tapi untuk malam ini saya suka nak ketengahkan definisi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan ulama tafsir, antaranya Imam Ibn Katsir dalam Tafsirul Quran yang Azim tentang maksud takwa. Berbagai pandangan boleh kita dengar, tapi saya suka yang ini sebab nampak cantik dan merangkumi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, takwa yang sebenarnya ada 3 ciri. Takwa yang sebenarnya ada 3 ciri. Ciri pertama, taat, jangan maksiat. Ciri pertama, taat, jangan maksiat. Pergi ke mana pun pergi dengan taat. Anak pergi luar negara, ambil medik di Ukraine, pergi ke Ireland, engineering pergi Amerika, Kansas, tak ada masalah. Pergi dengan taat. Jangan hanyut dalam maksiat. Ciri nomor 1 takwa, taat, jangan maksiat. Ciri yang kedua, ingat, jangan lupa. Ketika senang, ketika susah, ingat, jangan lupa. Ingat kepada Allah, jangan lupakan dia. Bukan ingat kepada artis, ingat kepada Allah. Kita tersilap ingat pada artis. Ciri kedua takwa, ingat, jangan lupa. Ciri ketiga, syukur, jangan kufur. Apa yang Allah berikan, walaupun cita-cita kita berbeza, apa yang Allah berikan lain, syukur, jangan kufur. Itu sifat takwa. TIS, taat, T, ingat, S, syukur, TIS, sifat takwa, sifat. Semoga dengan takwa itu kita mulia. Dan takwa bermula dengan ilmu, pertunjukan Quran dan juga sunnah. Itulah ceramah Dr. Daniel pada malam ini. Semoga insya-Allah ada kebaikannya. Video ini saya izinkan dikongsikan, insya-Allah boleh. You can share with anybody, insya-Allah. Dan saya nak berdoa pada Allah sedikit. Semoga Allah berikan pada mereka yang hadir kebaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada mereka yang hadir pada malam ini ilmu dan takwa dari sisi-Mu. Berikanlah pada mereka yang hadir pada malam ini ilmu dan takwa dari sisi-Mu.
Berikanlah pada mereka yang hadir pada malam ini ilmu dan taqwa dari sisimu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.